الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan hadirat Allah SWT. Karena pagi ini dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama lagi di dalam dewan yang mulia ini, di pondok yang berberkat ini. Mudah-mudahan kehidupan kita tempat ini akan menjadi berkat dan dapat kita meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba-hamba Allah, dan dapat kita menghabisi sakti bakti umur kita ni dalam kita menyempurnakan segala tugas-tugas kita sebagai hamba-hamba Allah, mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Mudah-mudahan itu menyebabkan kita ini selamat, dapat kita anugerah selamat dari Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Di dunia selamat, di akhirat pun bahagia, dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sungguh-sungguh mematuhi perintah Allah, mengerjakan segala yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Walaupun dosa-dosa kecil kita tinggalkan juga, barulah kita dapat selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, tanpa banyak buang masa, muka surat terakhir kita nak baca pagi ni. 1. 85. Yang muka surat 1 ataupun muka surat 400. Mana-mana yang betul apa? Muka surat 85. 85 tu Rumi ke Jawi? Muka surat berapa? Jawi muka surat berapa? Jawi 85. Betul lah tu. Dan baca olehmu ketika hendak tidur itu. Betul 85. Takkanlah Rumi apa 85? Rumi 85 juga? Apa lah? Baik. Tajuk kita ni adab-adab nak tidur. Apa kita nak buat adab nak tidur tu, ya? Bila nak tidur, ya? Yang pertama, bila nak tidur apa buat? Bila nak tidur apa buat? Ambil wuduk dulu. Maka apabila engkau hendak tidur, maka hamparkan tempat tidurmu itu padahal engkau tidur menghadap kiblat. Tidur tu biar menghadap kiblat. Ulang balik, ulang tayang boleh? Supaya kita faham apa yang dibaca. Tidur biar menghadap kiblat. Orang perempuan kalau ada suami tidur ngadap apa? Ngadap suami. Jangan bagi punggung pada suami. Lantak lah peduli ke saya dah tua kan. Ngadap suami tu. Kecuali bila nak berkalih minta izin. Kalau suami tu belum tidur, dah tidur lantak lah. Kalau seorang-seorang, itu tak apa. Biar ngadap kiblat. Isteri ngadap kiblat. Kalau tidur seorang, ya. Tapi kalau ada suami, ngadap suami. Tak siapa nyuruh kahwin main, kahwin je. Tanggungjawab terhadap suami tak nak buat. Itu kan. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat macam mana? Sini kiblat mana? Depan, ke sana? Ya. Menghadap kiblat macam mana? Kepala sini, kaki sana, ngerin menghadap kiblat. Ngerin ke kanan. Macam orang dalam kubur. Macam itulah tidur ni. Kerana tidur ni adalah adik kepada mati. Macam orang dalam kubur tu.
Padahal kau tidur menghadap kiblat, padahal kau berbaring di atas lambungmu yang kanan. Lambung ini, pinggang kanan ni. Baring atas pinggang yang kanan. Seperti di dalam kubur, kerana tidur itu seperti mati. Dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Mudah-mudahan engkau mati dalam tidur itu. Ya. Jangan minta mati, mudah-mudahan berharap tengah tidur tu mati. Kerana kita sudah istighfar, sudah baca Quran, sudah apa? Sudah selawat, sudah zikir, dah wirid. Biar kita tidur dalam zikir dan wirid tu. Kalau mati pun maknanya sekurang-kurangnya perkataan kita adalah perkataan yang baik-baik. Husnul khatimah. Mudah-mudahan kamu mati buat tu dalam tidur tu. Dan sunat ketika hendak tidur itu mengambil air semayang. Dan sunat engkau suratkan wasiat. Ini sudah saya cerita dulu. Wasiat. Tulis wasiat tu. Kemudian letak bawah bantal. Hendakkan jangan renyuk apa buat? Tulis wasiat tu, jangan dia bagi dia renyuk apa buat? Laminate dulu. Di mana nak laminate? Kampung. Betul. Letak bawah bantal. Maka engkau taruh di bawah bantal. Dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu taubat. Nak tidur tu taubat. Bukan teruk nak taubat. Ya Allah ampunkanlah dosaku. Ya Allah ampunkanlah dosaku. Itu cakap Melayu je. Nak cakap orang putih boleh tak? Boleh. Oh Allah please forgive me. Nak cakap Jepun boleh tak? Boleh. Nak cakap Arab boleh tak? Cakap Arab astaghfirullahalazim. Taubat. Hendaklah engkau taubat daripada segala dosa. Serta membanyakkan mengucap istighfar. Astaghfirullahalazim. Rasulullah apa itulah? Ingatkan olehmu ketika itu seperti dalam kubur seseorang. Ingat ketika tidur kita dalam kubur. Tiada sertamu itu melainkan amalmu. Tak ada apa-apa yang ada, hanya amal saja kita bawa mati esok. Dan jika ada amalmu itu baik, maka engkau dapat nikmat. Dan jika tiada dikehendaki, tiada kehinggaan. Nikmat itu tiada kehinggaan. Nikmatnya tak dapat nak disebutkan. Tak ada had, tak ada batasan. Nikmat dalam kubur, nikmat padang mahsyar, nikmat di apa? Ketika dihisab, nikmat ketika meniti siratal mustaqim. Dan lebih-lebih lagi kalau dapat nikmat syurga. Tak ada kehinggaannya, tak ada batasannya. Dan jika ada amalmu itu jahat, maka dapat seksa. Itu seksa ya. Jangan baca seks. Kalau amalmu jahat, maka dapat seks. Sin kap sin itu seks. Sebenarnya apa? Seksa. Yang amat sakit, bukan sakat tu. Yang amat sakit. Seperti firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut yang kecil, nescaya didapatnya kebajikan. Dan barang siapa berbuat kejahatan setimbang semut yang kecil, nescaya didapatnya kejahatan. Akan dibalas oleh Allah kejahatan dengan kejahatan, kecuali orang yang bertaubat. Kalau taubat, dikira diampun segala dosanya. Kira dia suci bersih. Macam budak yang baru lahir. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada kanak-kanak yang lahir melainkan dia dalam keadaan fitrah, suci bersih. Siapa yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani dan Majusi, siapa yang menjadikannya? Ibu bapaknya. Fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Terpulanglah kepada kedua ibu bapaknya yang nak menjadikan kanak-kanak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kanak-kanak itu suci bersih. Jadi bapaknya dah mendidik dia. Nak jadi Yahudi pun boleh, nak jadi Nasrani pun boleh, nak jadi Majusi pun boleh, nak jadi orang soleh pun boleh, nak jadi orang bertakwa pun boleh. Terpulang kepada kedua ibu bapaknya. Yakni di dalam kuburnya itu. Jadi seksa tu apa? Seksa yang di dalam kubur. Ada berapa seksa kubur? Ya Allah, jenuh dah ngaburnya. Ada berapa seksa kubur? 4. Yang pertama, tahu nyebut 4 je. Yang pertama apa?
Tak ada. Yang pertama apa? 3 langkah aja dia orang hantar kita tu balik. Apa datang? Siapa datang? 2 orang malaikat datang nanya ya. Lagi yang kedua apa? Siksa kubur. Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Ketiga, ini apa ni? Ulur dan kala. Datang ulur dan kala. Nama ulur kala itu mana? Apa namanya? Suja'ul Aqra. Itu namanya. Besar ulur tu? Besar mana? Besar tengkuk unta. Panjangnya? Sebulan perjalanan dari kepala ke ekor. Kala pun macam itu juga. Yang keempat apa siksa kubur? Dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Itu yang 4 siksa kubur ya. Jadi kalau siksa pun siksa lah di kubur tu. Kalau nikmat, ada dah nikmat kubur. Ada makan, ada minum, ada pakaian, ada semua ada dalam kubur. Boleh ziarah orang ni ziarah orang ni boleh. Siapa nak tahu lanjutnya baca satu kitab namanya Furu'ul Masail. Ya, artinya apa? Masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang. Itu cerita dalam kubur. Atau cerita baca satu kitab namanya Kasyaful Ghaibiyah. Pandangan tembus terhadap benda-benda yang gaib. Ada cerita dalam kubur. Itu dalam kubur. Mari kita ada barang siapa kejahatan dan sunat hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi dan cerik tempat air semayang. Tapi kita hari ini tak payahlah sediakan cerik ya. Hendak air apa buat? Hendak air dipulah, hendak api dipotik. Senang. Hendak api apa? Dipetik aja. Hendak air dipulah aja. Dapat air ya. Sekarang ni dah canggih. Dulu bapak saya dengan mak saya dulu kalau bangun tengah malam nak ambil air sembahyang pergi ke mana? Pergi ke telaga turun bawah tu. Tapi tak pernah miss dia bangun tengah malam. Kita hari ni nak air ke dapur aja kau dah datang air. Nak api diputik udah nyala terang-terang. Tapi tak juga lalu nak sembahyang. Bangkit-bangkit buat apa? Bangkit-bangkit apa buat? Kencing aja. Lepas tu balik dom tidur. Itu kita hari ni ya. Berbeza dengan orang dulu-dulu. Sediakan cerik. Dan sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atas bangun pada tengah malam. Niat. Nak bangun tengah malam. Atau di awal pagi. Pukul 4.30 tu bangkit. Atau pukul 5 paling lewatnya. Pukul 5.30 lewat lagi tu. Boleh lagi sekarang ni. Kerana subuh dah pukul 6 lebih. Jadi boleh lewat 5.30 dan lagi nak tahajud 2 rakaat boleh lagi. Nak witir 3 rakaat boleh lagi ya. Ataupun di awal pagi. Ya. Atau kerana bangun dahulu daripada waktu subuh supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Paling komannya kita mengerjakan sembahyang subuh di awal waktu. Kalau tak ada tahajud pun sekurang-kurangnya bersama-sama dengan orang yang berjamaah. Kerana barang siapa sembahyang subuh berjamaah seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Macam dia beribadah sepanjang malam. Kalau dia boleh berjamaah. Ini orang lelaki saja. Perempuan boleh tak berjamaah? Boleh, dapat bonus lagi. Lebih dari itu dapatnya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, rohatur rahimahullah ta'ala, rakaatani fi jawfil laili kanzani min kunuzil birri. Artinya bermula 2 rakaat dalam tengah malam itu, iaitu 2 perbendaharaan kebajikan. 2 perbendaharaan kebajikan. Perbendaharaan apa? Apa erti perbendaharaan? Cakap orang putihnya apa? Perbendaharaan. Treasury. Tempat nyimpan apa? Perbendaharaan. Gudang apa? Gudang harta benda. Macam duit kita di mana simpan sekarang ni? Bank negara. Itu perbendaharaan. Itu treasury. 2 perbendaharaan. Bukan satu aja, 2 perbendaharaan.
Bermula 2 rakaat dalam tengah malam itu, sembahyang 2 rakaat di dalam tengah malam itu, iaitu 2 perbendaharaan kebajikan di dalam syurga. Syurga itu bukan syiriknya, buat titik gal, jangan baca syirik pula. Di dalam syurga, maka perbanyakkan olehmu perbendaharaan. 2 rakaat dapat 2 perbendaharaan. Kalau 4 rakaat dapat 4. Kalau 8 dapat 8. Seterusnya ya. Maka perbanyakkan olehmu perbendaharaan itu akan bekalmu pada hari akhirat. Maka tiada mengkayakan akan dikau oleh perbendaharaan dunia. Lantaklah duit ada berjuta. Duit ada 26 bilion. Ada faedah dah di akhirat so? Ada faedah dah dia ada duit 26 bilion. Tak ada apa faedahnya. Malahan duit itulah nanti akan, kalau dia halal akan disoal oleh Allah SWT. Semua akan ditanya. Bila ditanya lambatlah masuk syurganya. Kalau halal lebih lagi. Kalau haram macam? Kalau haram akan diseksa di akhiratnya. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Harta kamu yang halal akan ditanya oleh malaikat di akhirat. Mana dapat? Apa gunanya? Kamu beli untuk apa? Kamu belanja siapa? Itu tanya satu-satu. Jadi lambat masuk syurga ni. Walaupun dia layak masuk syurga tapi lambat sikit. Sebab itu orang kaya yang bertakwa berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Dua-dua takwa berarti. Kaya pun takwa, miskin pun takwa. Dulu orang miskin yang bertakwa itu masuk syurga berapa lama dulunya? 500 tahun. Jadi patutnya kita yang miskin ni kesian tengok orang kaya tu. Kesian tengok dia. Lama dia nunggu baru dapat masuk syurga. Itu tak ada kena seksa tu. Kalau haram, kena seksa lagi teruk. Jadi kita kesian tengok kita banyak benar tokohnya, banyak benar rumahnya, banyak benar duitnya, banyak benar gelangnya, banyak benar rantai panjangnya. Semua akan dicek oleh malaikat nanti di akhirat. Itu kalau dia kaya. 500 tahun lebih lambat masuk syurga daripada orang miskin yang bertakwa. Sebab itu Nabi dia minta jadi miskin ke minta jadi kaya? Nabi Muhammad minta miskin ke minta kaya? Ya Allah, tak arti dah minta miskin. Siapa berani mengaminkannya? Allahumma ahyina miskina. Tak berbunyi pun. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Wa amitna miskina. Dan matikanlah kami dalam keadaan miskin. Wahsyurna fi zumratil masakin. Dan masukkanlah kami nanti, himpunkanlah kami nanti bersama-sama dengan orang miskin. Kerana orang miskin tu dulu masuk syurga. Syarat bertakwa lah. Kalau tidak bertakwa, di dunia ni pun rugi, di akhirat pun rugi. Khasirat dunia wal akhirat. Itulah kita teruk. Tapi kalau bertakwa di dunia ni dia rugilah. Tak dapat ini, tak dapat ini, orang beli ini, orang beli ini, dia tak boleh nak beli. Memang tak ada harta. Tapi di akhirat dia dulu masuk syurga daripada orang yang kaya yang bertakwa. Sebab di akhirat besok tak guna harta benda tu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak ada manfaat. Harta-harta yang banyak tak boleh menebus dosa pun. Pada hari yang tidak ada manfaat, harta-hartamu yang banyak dan anak-anak kamu pun tak boleh menolong kamu kecuali dapat anak yang soleh. Kalau anak tak soleh tak boleh. Malahan anak itu jadi fitnah bagi kamu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah bagi kamu. Syarat anak tu soleh. Kalau soleh boleh membantu kita. Kalau tak soleh tak boleh nak bantu kita. Pada hari itu tak ada guna anak-anak. Lantaklah anak ke doktor ke, lawyer ke, engineer ke, apa lagi? Menteri ke, DO ke, tak dapat membantu kita. Kecuali dia anak yang soleh, dia sembahyang mendoakan bagi kita. Sebab itu anak-anak ni amanah dari Allah. Bukannya buat seronok-seronok aja. Bukan benda kebanggaan. Amanah. Allah akan tanya. Kerana asas mendidik anak ni apa?
Qu anfusakum, sambung, wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan ahli-ahli kamu dari api neraka. Okey, balik tajuk kita ni ya. Jadi dapat perbendaharaan kalau dia semayang di tengah-tengah malam ketika orang lain beroloh dia semayang. Dapat 2 perbendaharaan di akhirat. Dan oleh itu maka perbanyakkan olehmu perbendaharaan itu akan bekalmu pada hari akhirat. Maka tiada mengkayakan akan dikau oleh perbendaharaan dunia. Di dunia ni tak ada. Lantaklah kaya mana pun itu tak boleh membantu kita di akhirat. Ketika engkau mati, bila dah mati tak ada apa gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, dah saya bacakan ayat ni tadi illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dia datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Dan baca olehmu ketika hendak tidur itu. Ini dia doa nak tidur. Ya. Apa dah? Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dhanbi Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadaka Allahumma bismika ahya wa amut. Kalau tak dapat yang panjang-panjang tu yang ini jadilah. Ini paling common. Allahumma bismika ahya wa amut. Apa artinya? Allahumma apa? Ya Allah, bismika apa artinya? Dengan nama engkau. Bismika dengan nama engkau. Ahya apa artinya? Aku hidup. Wa amut. Aku mati. Aku hidup, aku mati kerana di atas nama engkau. Allahumma bismika ahya wa amut. Kalau tak dapat yang panjang-panjang tu baca yang pendek ni paling common. Ya, hafal kejap ni. Kalau belum hafal, Allahumma bismika ahya wa amut, Allahumma bismika ahya wa amut, Allahumma bismika ahya wa amut sampai habis ngaji juga. Kalau tak dapat juga aja benar-benar pun. Bukan banyak benar, pendek aja. Gimana? Cuba baca. 1 2 3 Allahumma wa amut ya. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya. A'udzu bika min kulli dhi syarrin wa min syarrin kulli dabbah. Anta akhidhun bi nasiyatiha. Antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Allahumma anta khalaqtani, Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffan halaka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu biha ibadaka salihin. Allahumma as'alka al-afwa wal afiyah. Allahumma ayqizni fi ahabba as-sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika allati tuqarribuni ilaika zulfa wa tubaiduni min sakhatika bu'da min sakhatika bu'da, artinya jauh kan. Dengan kedahsyatan api neraka itu jauh kan. As'aluka fa'tini wastaghfiruka faghfirli wa ad'uka fastajibli. Itu doanya. Artinya lebih kurang. Artinya ya Allah, wahai Tuhan aku, dengan nama engkau lah aku minta aku apakan baringkan lambung aku ni di atas tempat tidur ni. Dan aku minta kamu apa? Angkatkan aku dosa-dosa tu, biar diangkat daripada aku. Arfa'uhu faghfirli zambi. Angkatkanlah dosa-dosa aku daripada diri aku ni. Kemudian ya Allah, aku minta lindung daripada azab kamu. Di hari aku dibangkitkan oleh Allah nanti, segala hamba-hamba kamu akan dibangkitkan. Kemudian aku minta dengan nama engkau lah aku hidup dan aku mati, dan aku minta lindung daripada kamu dari segala kejahatan, dari segala segala kejahatan di atas muka bumi ini, mana yang merangkak dan sebagainya.
kulli dabbah, pada benda-benda yang berjalan atas melata tu. Minta jauh daripada apa namanya di azab oleh mereka ataupun di pengapa-pengapa oleh mereka. Kemudian berikanlah kepada aku tentang apa? Kesihatan. Kemudian kaulah yang awal, kau tidak ada yang dahulu daripada kamu. Kamu juga yang akhir, tidak ada yang kemudian daripada kamu. Kemudian engkau adalah pencipta diri aku dan engkaulah tempat kami bergantung. Tempat kami minta tolong, jangan membinasakan kami. Kemudian dan juga selepas kami mati dan hidup kami, biar sentiasa kamu lindungi kami. Kemudian faghfir laha, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Wa in ahyataha, dan hidup kami. Fahfazha, pelihara kami daripada apa yang patut kamu pelihara. Dan juga pelihara segala hamba-hamba kamu yang soleh-soleh. Kemudian aku minta Allahumma as'aluka, aku minta kepada kamu afwa, apa tu ya? Keampunan. Wal afiyah, apa tu wal afiyah? Dan kesejahteraan. Allahumma ayqizni, aku minta lindung daripada kamu fi ahabbas saati, ketika datang hari kiamat nanti. As-saati itu ketika hari kiamat datang. Ilaika, ke atas kamu. Wa istamilni, dan tanggungkanlah bagi aku, biar aku dapat mengamalkannya. Ya khabbil a'mali ilaika, apa yang amalan-amalan terhadap kamu, biar semata-mata kerana kamu. Allati nuqarribuni ilaika, yang menghampirkan diri aku kepada kamu. Kaman ini kedua, wa tubaiduni, dan jauhkan aku daripada kejahatan, daripada kedahsyatan. Bu'da, sejauh-jauhnya. Apa kejahatan? Sejauh-jauhnya, biar dia jauh. Bu'da tu biar jauh, api neraka biar jauh, seksa kubur biar jauh. Apa lagi? Kebangkitan sebagai binatang-binatang pun biar jauh. Segala yang jahat-jahat tu biar jauh dari aku. Dan aku minta kepada kamu, fa'tini, artinya bagi kepada aku. Dan apa nama yang minta fa'tini, bagi kepada aku apa? Wastaghfiruka, apa? Keampunan dari kamu. Faghfirli, ampunkanlah aku. Lagi wa ad'uka, aku minta, aku menyeru kepada kamu. Fastajibli, apa ni? Mustajabkanlah doa aku. Itu lebih kurang. Saya bukan pandai cakap Arab, lebih kurang ya. Saya kalau cakap orang putih boleh. Cakap Arab ni kena fikir-fikir dulu ya. Kalau nak tahu kan tanya Ustaz Sufian. Itu orang pondok betul-betul. Saya ngajar pondok aja, ngaji pondok tak pernah. Ngajar di pondok, di sini ngajar. Di mana lagi? Di Ayo Papan ngajar pondok juga. Di Manong ngajar. Padahal tak pernah masuk pondok. Ngaji dengan orang putih. Mujur oleh boleh juga macam sikit-sikit ya. Faham sikit-sikit. Bukan faham benar, faham sikit-sikit. Boleh tahan lah tu ya. Banyak pondok saya ngajar. Ingat zaman saya ni pandai benar. Padahal apa tak tahu. Action aja lebih ya. Action aja. Pandai tak ada. Temerang pandai lah. Jadi kalau nak tahu cari yang betul-betul yang kelulusan pondok betul-betul. Lepas itu baca olehmu ayatul kursi, hafal ke dah? Ayatul kursi hafal ke dah? Kalau dah umur 60 tak hafal lagi, entahlah bila nak hafalnya. Ayatul kursi bukan bermula daripada wa ilahukum. Itu bukan ayatul kursi, dia bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dengar tu. Ini banyak orang tak baca. Man zallazi yashfa'u indahu, dengar. Indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfihim wa ma khalfahum wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
wa huwal aliyyul azim. Itu namanya apa? Ayat kursi. Baca ayat kursi itu. Lepas sembahyang baca ayat kursi, nak tidur baca ayat kursi, bangun dari tidur baca ayat kursi, lepas sembahyang subuh baca ayat. Jangan itu pun tak sempat. Lepas salam baik, lepas salam baik, lepas salam baik. Ya. Ada ke orang apa tu? Ada ke tak ada? Di sini ada tak? Kalau ada ubahlah. Sibuk ustaz, nak bangkit nak nyerang ayah. Pergilah nyerang ayah, bukan salah. Tapi minta nyerang ayah tu dibaca lah apa kesalahan. Ataupun sebelum sembahyang tu dah siap, ayah dah siap, makan dah siap, semua dah siap. Boleh senang baca ni. Okey, baca ayatul kursi. Lepas tu amanar rasul. Jangan bila nak tahlil aja baca amanar rasul. Lepas sembahyang tu baca amanar rasul. Nak tidur pun baca amanar rasul. Boleh tak baca dari pangkat? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Boleh tak baca itu? Boleh. Yang tak betulnya apa? Langsung tak baca. Itu yang tak betulnya. Baca amanar rasul. Kalau malah bin penyegat, baca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna panjang. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna. Dengar. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Yang ini banyak orang tak dengar. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Lagi wa'fu anna. Jangan wa'fu anna aja. Orang tahlil ada ke baca wa'fu anna? Ada ke? Ya. Kecuali Tuan Izul aja. Dia imam mesti baca itu ya. Yang lain tu wa'fu anna waghfir lana warhamna. Betul ke macam tu? Nak ada dengar wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, itu ngabikan pulut aja. Ngabikan beras aja kalau kenduri nasi. Kalau kau terjalan ngabikan roti aja. Tak ada dapat pahala apa-apa. Tuan rumah dapat pahala tak kalau bunyi itu bacanya? Tak dapat juga, hanya dapat pahala nyamu dapatlah. Tapi pahala baca tak dapat. Jadi baca betul-betul ayat Quran mesti baca betul. Ikut tajwidnya, ikut hukumnya. Cakap Melayu tak apa, selawat tak apa. Lagi marhaban tak apa, Rabbana tak apa. Tapi ayat Quran tak boleh, mesti baca mengikut tajwidnya ya, mengikut hukumnya. Okey. Baca apa lagi? Amanar Rasul. Lepas tu Qul huwallahu ahad. Tarik nafas lain. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang kenduri bunyi tu kebacaannya. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Betul ke tu? Qul huwallahu ahad Allahu samad. Betul ke? Waqaf minda wasal minda. Kalau nak waqaf waqaf, nak wasal wasal, nak waqaf tarik nafas lain. Qul huwallahu ahad. Nafas lain. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Qalah belakang tu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya pernah dengar dia macam mana berlagu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedap benar bunyi ya. Ini saya dengar sendiri ni. Ada tempat-tempat yang begitu.
Jadi kalau kopi itu bacanya apa? Apa tadi? Kalau kopi itu bacanya apa? Ngabi ke mulut aja. Langsung tak dapat apa-apa. Okey. Itu dia. Lepas itu qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq. Ini betul-betul qul a'udzu, jangan qul a'udzu, itu kucing. Qul a'udzu, satu a satu u. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada qalaq. Lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lagi? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Lagi? Wa min syarri hasidin idza hasad. Baru baca betul-betul ya. Baru betul bacanya. Betul? Qul a'udzu birabbin nas. Ini pun lagi banyak salahnya. Dengungnya yang banyak. Qul a'udzu birabbin nas. Nas boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Mat arid lis sukun. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan qul a'udzu birabbin nas. Apa benda qul a'udzu birabbin nas? Ya. Rabbin nas, dengar. Malikin nas. Ya, malikin nas, ilahin nas. Lagi? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi. Betul ke bunyi tu? Alladzi yuwaswisu fi. Ada ke sui-sui? Ada dah orang baca bunyi tu. One more time, ada ke tak ada? Alladzi yuwaswisu fi. Ada apa susui tu apa bendanya? Sin tu bukan kola-kola. Dia hamas. Tahu hamas? Keluar angin aja. Allazi yuwaswisu fi. Jangan sui tak ada. Ya. Ini yang kebanyakannya kadang-kadang tu imam baru tu, bukan tu imam Majizul ni ya, tu imam lain. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tak betul tu? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jangan minal jannati wal. Mana ada jin? Minal jinnati wan nas. Baca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tidak juga tidur lagi. Baca lagi. Apa baca? Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan sampai habis. Kalau tak tidur lagi. Kalau tidur, tidurlah dalam membaca Al-Quranul Karim. Dapat pahala macam dia baca seluruh Tabarakallazi tadi. Kalau dah tertidur. Kerana dia mula dah baca. Kemudian dan hendaklah engkau banyakkan zikir. Kita baca betul-betul zikir. Jangan salah baca ya. Jangan hendaklah banyak engkau bacakan apa? Dan hendaklah engkau banyakkan zakar. Banyak menurut zakar. Zikir. Tulis baris bawah tu zikir. Jangan salah baca. Ya. Hingga tidur. Sampai dia tidur. Zikir tu biar dia tidur. Udah tak ada apa nak baca, cuba subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir macam-macam. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada selawat, ada apa lagi? Istighfar. Semua itu namanya zikir. Tasbih apa? Zikir, tasbih, zikir. Mana? Zikir tasbih apa? Tasbih, 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 tasbih. Itu kan? Apa? Subhanallah, subhanallah. Biar betul-betul. Subhanallah. Jangan subhanallah, subhanallah. Apa benda ya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia patutnya apa? Subhanallah. Qolah bah tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar lambat tak apa. Kalau laju tak apa betul, tapi syaratnya betul. Dia laju biar betul, tak apa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Laju macam mana pun tak apa. Janji betul. Kalau tidak biar lambat tak apa. Ini kadang-kadang ya Allah, ilahana ya Rabbana subhanallah, 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 subhanallah. Apa benda subhanallah? Sebab atau apa? Sebab apa sebab?
Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Apa yang suci? Apa yang suci? Apa yang suci sebut subhanallah, subhanallah. Apa yang Allah tu suci? Reti suci tu apa? Tak ada. Tu suci. Kalau pakaian puan-puan ni suci, reti ada lelaki tak? Ada kotor tak? Ada dawat tak? Apa tak ada? Suci. Artinya tak ada. Allah tu apa yang tak ada? Tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada kecacatan. Perfect. Tahu apa perfect? Bukan prefect, perfect. Apa arti perfect? Sempurna. Semuanya sempurna. Penglihatan Allah sempurna. Ini nak ngaji tauhid balik ni. Pendengaran Allah sempurna. Kekuasaan Allah sempurna. Lagi? Iradah Allah sempurna. Segala-galanya Allah itu tidak ada kelemahan, tidak ada kecacatan, tidak ada apa? Tidak ada kekurangan dan sebagainya. Itu sempurna. Itu kita puji Allah Ta'ala. Subhanallah. Dalam hati ingat Allah itu maha sempurna. Allah itu maha gagah. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mengetahui. Semuanya Allah tahu belakang. Itu dia. Bila sebut subhanallah. Ini dah. Bila sebut subhanallah tu mati tengok cicak. Besarnya cicak ni. Dapatlah pahala lidah tu kalau betul sebutnya. Kalau tak betul, lidah tu pun tak ada pahala. Ini kita lepas mayang ni. Bukanlah batal mayang dah. Tapi tidak dapat pahala kalau kita sebut cincai-cincai. Begitu ke alhamdulillah. Udah hadir lidah juga mau tidur. Apa sebut? Alhamdulillah. 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 Jangan hamlah. Apa benda ni hamlah. Sebab itu jangan laju-laju benar. Baca betul-betul. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah tu kita puji siapa? Kita puji Allah. Segala puji bagi kamu ya Allah yang menghidupkan aku. Segala puji bagi kamu ya Allah yang menjadikan aku ini orang beriman. Segala puji bagi kamu ya Allah yang menjadikan aku orang yang bertakwa. Segala puji bagi kamu ya Allah yang menghidupkan aku, yang memberi aku rezeki, yang memberikan aku keluarga, yang memberikan aku anak-anak, yang memberikan aku ilmu. Segala-galanya semua dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Semua dari Allah. Itu kita puji Allah tu. Itu yang kita buat sami Allahu liman hamidah. Mendengar Allah bagi sesiapa yang memujinya. Betul apa kita buat? Pujilah Allah Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji-pujian bagi kamu. Kita puji Allah. Itu dia. Dan sunat engkau tidur. Sunat di dalam tidur itu atas taharah. Apa itu taharah? Dalam berwuduk, bersuci ya. Sunat tidur atas taharah. Dari hadas kecil. Jangan hadas kecil pun tak ada. Lebih-lebih hadas besar. Kalau dalam hadas besar apa buat? Apa buat? Mandi. Jangan mandi dalam hadas besar. Mandi lah. Jangan tidur dalam hadas besar. Mandi dulu. Kemudian ambil wuduk. Kemudian barulah tidur. Udah tidur tu lantaklah nak kentut ke apa kan. Ini sementara belum tidur tu. Biar kita suci daripada hadas kecil dan daripada hadas besar. Dan sunat engkau tidur itu atas taharah daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan jika ada taharah itu dengan tayamum sekalipun. Kalau tak ada air apa buat? Tayamum. Nanti kita udah baca tayamum tak? Belum? Belum ke? Sudah maksudnya ya, tayamum dah. Dan tayamum sekalipun. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, roha apa? Rahimahullah ta'ala. Rahimah. Artinya dirahmat Allah, rahimahullah. Dirahmat dia. Dia siapa? Imam Ghazali itu. Siapa bagi rahmat dia? Allah Ta'ala. Rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa berbuat yang demikian itu, nescaya naik rohnya.
rohnya tu naik kepada aras, dan disuratkan akan dia pahala bagi orang itu berbuat semayang semalam-malaman. Kalau tidur berwuduk, ada wuduk, tak ada hada kecil, tak ada hada besar, sebelum tidur dia baca apa tadi? Istighfar. Lagi apa lagi dia baca tadi? Berdoa yang di atas tadi. Kemudian ayatul kursi, lagi amanar rasul, lagi qul a'udzu birabbil qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau dia tidur dalam keadaan itu, seolah-olah dia bangun semalam-malaman. Ndak ke tanda. Seolah-olah beribadat semalam-malaman. Ndak ke tanda. Sekali lagi, ndak ke tanda. Bila nak buatnya? Bila nak buatnya? Malam inilah. Macam dia bangun semalam-malaman. Ya. Mana dia? Hingga bangun daripada tidur itu sampai pagi beribadat aja, padahal dia mengeluh buih-buih air dia basinya keluar. Tapi seolah-olah dia baca Quran, seolah-olah dia semayang, seolah-olah dia zikir, seolah-olah dia wirid, seolah-olah dia istighfar, seolah-olah dia selawat. Macam itulah semalam-malaman. Dikira sebagai ibadat. Lepas tu disurat pula. Surat tu duduk dia letak dia di bawah aras. Dan akan selama-lamanya dapat pahala. Didoa oleh malaikat tu sampai hari kiamat. Malaikat tu mendoakan kita tu sampai hari kiamat, doa tu. Yang mendoa tu malaikat. Malaikat reti ke buat dosa? Malaikat reti ke buat dosa? Malaikat tu apa sifatnya? Tak reti nak buat dosa. La yaqsunallaha ma amarahum. Dia tak reti nak buat, nak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintah kepada mereka. Apa saja diperintahkan Allah kepada mereka, mereka buat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan ke atas mereka. Semua dibuat oleh mereka. Itu dia ya. Itu malaikat. Mereka akan mendoakan bagi kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa Tuan Haji Zul tu, ampunkanlah dosa siapa lagi? Cikgu Azman tu, ampunkanlah dosa Haji Ibrahim tu, ampunkanlah dosa Cikgu Enap tu. Ada Cikgu Enap ni? Ada. Ampunkanlah dosa siapa lagi? Munah tu. Ada Munah? Tak ada. Ampunkanlah dosa Timah tu. Ada Timah? Tak ada juga. Ya. Ada Timah? Haji Timah. Haji Timah ada ampunkanlah dosa Haji Timah tu. Ya. Dan sebagainya. Siapa? Bukan Timah, apa namanya? Tipah, Haji Tipah. Apa kalau dosa Tipah tu? Dan sebagainya. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Nak. Tadi? Itulah dia. Ya. Mana kedainya? Yang demikian itu nescaya naik rohnya itu kepada aras. Dan disuratkan akan dia pahala. Dapat pahala tu bagi orang itu berbuat semayang semalam-malaman hingga bangun daripada tidur itu. Maka apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka perbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu. Sudah tak kita belajar? Apa yang kita nak buat lepas bangun dari tidur? Apa buat? Mula-mula baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana. Lagi? Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagi kamu yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan pada malam tadi. Ya. Malam tadi mati, itu kita bangun balik. Ya. Lagi himpunkanlah kami. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan ahlan wa sahlan. Welcome. Ya. Sila sabar. Ya. Sudah habis modal dah. Datang untuk guru dah habis. Sudah tak tahu apa nak cakap lagi dah. Ya. Alright. Ya, jadi itulah bangun dari tidur macam kita dah belajar dulu. Ada tak? Ada bangun tidur? Ada dah. Tengok muka surat berapa Ya. Sudah. Muka surat berapa?
adab-adab bangun dari tidur. Mana kedianya? Itu untuk sedia untuk apa? Bangun dari tidur. Nanti kita cari sekejap. Tak jumpa dah lah kalau jumpa. Adab-adab bangun dari tidur. Adab yang dikerja kemudian daripada terbit matahari itu dah lepas sebelum itu. Sebelum itu ya. Nanti kejap. Adab pada masuk ke masjid hingga terbit matahari itu dah. Ini keluar daripada nak pergi ke masjid. Adab keluar ke masjid sebelum itu lagi. Adab tayamum dah. Ini lepas itu. Nanti ya. Dan sunat menyatakan adab keluar ke masjid pada apabila selesai engkau pada mengambil air semayang, maka hendaklah engkau semayang 2 rakaat sunat wudu atau kemudian terus sampai itu ya. Itu akan datanglah sudah itu. Tak payah cari lagi. Jadi sunat kita lakukan lepas daripada tidur tu adab-adab nak bangun daripada tidur. Paling jangan lupa sekali apa? Bangun ke tidur tu apa buat? Doa. Apa doanya? Alhamdulillahillazi ahyana. Lagi? Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Itu doanya. Mana dia? Perbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu itu, dan kekalkan olehmu atas kelakuan ini selama ada umurmu. Selama apa? Sampai bila? Sampai bila? Sampai padam. Ada ke ni? Kalau tak ada lagi dah. Ada? Sudah tak ada? Tak ada? Mana? Mikrofon pun dah takut dengan saya. Ya. Sampai kita padam. Padam. Sampai kita padam. Bila kita padam? Bila kita padam? Entahlah ya. Orang cakap dia memang tengok saya. Dia lah dulu katanya. Dia tua katanya. Ya. Betul tu. Dengar-dengar khabar lah. Esok ke lusa ke karang ke. Jadi biarlah kelakuan orang itu sampai habis umur kita. Ketahui olehmu hai orang yang menjalani jalan akhirat. Kita ni sedang berjalan ni. Salikin belakang kita ni. Menuju apa? Menuju keredaan Allah Ta'ala. Itu sebab kitab kita baca ni apa? Hidayatus salikin. Petunjuk bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kita ni dalam perjalanan tak? Perjalanan ni. Menuju apa? Menuju keredaan Allah Ta'ala. Ya. Ketahui olehmu hai orang yang menjalani jalan akhirat, bahawa sehari semalam itu 24 saat. Saat tu bukan 24 second, 24 jam. Saat. Dekat Arab jam tu saat, ya saat. Satu hari satu malam itu ialah 24 jam, 24 saat. Maka jangan engkau tidur dalam sehari semalam lebih daripada 8 saat, lebih daripada 8 jam. Kalau 8 jam sehari pun, kalau umurnya 60, berapa tahun dia merolok saja. Dia tidur sehari 8 jam. Ya. Umurnya dah 60. Ya. Berapa tahun dia merolok saja. Sehari 8 jam, sehari 8 jam, sehari 8 jam. Umurnya 60 tahun. Maknanya dia berapa hari dia tidur? Satu hari berapa lama dia tidur? 6 jam dia tidur. 8 jam. 8 jam tu 1/3 hari. 1/3 daripada 60 berapa? 20 tahun. Tidur aja kerja. Meroloh aja kerja. Kalau apa itu dia, apa dia? Boleh kita panggil dia tu apa? Kilang buat tahi mata. Kilang buat tahi mata. Dia tu adalah kilang buat tahi mata. 20 tahun meroloh aja. Ya. Itu kalau 8 jam. Kalau 6 jam? 6 jam berapa? 15 tahun. Tak ada kerja lain. Meroloh aja kerjanya. Ya. Kalau 12 jam? Kalau 12 jam meroloh aja macam? Berapa tahun dia? Umur 60 tahun. 12 jam meroloh aja macam? 30 tahun meroloh aja. Jadi dewasa dia dalam meroloh. Ya.
Jadi berapa lama tinggalnya untuk beribadah? Berapa lama umurnya tinggal untuk beribadah? Umur dia 60, 30 tahun dah meroloh. Berapa lama? Semayang berapa lama? Semayang berapa lama sekali semayang? Habis tinggi 5 minit. Ya. 5 kali sehari berapa minit? 25 minit. Katakanlah setengah jam sehari, lagi 23 jam setengah tu apa buat? 23 jam setengah tu apa buat? 12 jam dah meroloh aja. Lagi berapa? 23 tolak 12 berapa? 23 tolak 12 berapa? Ya Allah, dia tak tahu ngira ke? 23 tolak 12 berapa? 21. Ya? 23 tolak 12 bukan 21. 23 tolak 11. Ya? 11 jam tu? Setengah jam meroloh, 11 jam lagi tu apa? Kerja. Okeylah, 11 jam tu kerja. Kerja habis tinggi 6 jam. Lagi? Apa buat? Ngadap kotak. Bingung. Itu aja kerjanya. Asal malam ngadap kotak bingung. Nengok apa? Nengok musang berjanggut. Nengok pendekar bujang lapuk. Nengok pendekar mustar. Nengok apa lagi? Maharaja lawak. Itu aja kerjanya. Ketawa saja. Nengok pendekar bujang lapuk. Cubaan. Lagi nengok apa lagi? Nengok Mr. Bean. Nengok. Itu boleh tahan sikit. Ada yang nengok apa? Yang nengok David Beckham. Ada yang nengok Ronaldo. Ada yang nengok apa? Nengok apa? Lionel Messi. Kena mana? Tak kena idak lah ya. Itulah time-nya. Rugi ke tak rugi masa tu. Sebab selalu saya sebut dan di mana-mana saya sebut apa ni. The most stupid people are those who pay money to see 22 people fighting for one ball. Tahu-tahu idak-idak lah. The most stupid people are those who pay money, keluar duit, to watch 22 people fighting for one ball. Ya. Sudah ada menanggung saya. Dia berkata kopi tu katanya. Saya lain. Saya dulu dapat duit. No. Saya pergi ke Padang dapat duit. Beratus-ratus dapat duit. Buat balik tau. Ini bayar duit. Rugi ke untung. Cerdik ke bingung. Bingung. Jadi janganlah ya. Jangan buang masa tak tentu hala. Ya. Saya dapat duit mana samanya? Dia main keluar duit. Sama kan? Ya. Tapi sekurang-kurangnya ada lah duit dapat. Dia main udah lah duit keluar. Berhujan pula tu. Lepas tu suara pula habis. Jerit pekik. Yo, bodoh. Kalau bagi dia bola tahu kena mainnya. Tak tahu juga. Itu dia. Wallahualam ya. Baca sikit lagi. Ketahui olehmu hai orang yang menjalani jalan akhirat bahawa sehari semalam itu 24 saat. Maka jangan engkau tidur di dalam sehari semalam lebih daripada 8 saat. 8 jam jangan lebih. Maka memadalah akan dikau jika engkau hendak. Jika engkau hidup 60 tahun bahawa hilang 1/3 umurmu. 1/3 pada 60 berapa? 20 tahun hilang. Meroloh aja 20 tahun ya. Ada baki tu pula disia-siakannya. Bersembang kedai kopi lah anu.